Hello, Assalamualaikum. Aku Cik Asri. Selepas sahaja kes Amirul Aizat Awang Lodin dirujuk ke Pengurus Pembangunan Pengadil dan Pengadil Profesional FAM Nago Ahmed dan penggantungan Fairuzi Mat Desa selama 2 minggu, aku ingatkan pengadil kita ni jadi lebih cerdik lah. Rupanya tidak. Dia pergi sambung lagi buat hal macam sinetron bersambung-sambung. Kali ini ada 2 perlawanan yang terlibat yang mencetuskan kontroversi pengadil ni berlaku dalam minggu yang sama, iaitu ketika perlawanan antara Sabah dengan Terengganu dan Perak menentang JDT. Untuk perlawanan Sabah dengan Terengganu, keputusan memihak kepada pasukan Sabah 2-1. Tapi aku tak nak cerita bab gameplay, statistik perlawanan, taktikal ke apa, aku tak nak cerita sebab aku nak cerita pasal pengadil je hari ni. Untuk first half tak ada apa masalah yang berlaku lah. Tapi second half, secara tiba-tiba pengadil perlawanan Khairul Azwan Kidam ni bertukar menjadi watak antagonis dalam drama ni apabila beliau telah membatalkan jaringan Jordan Mintah pada minit ke-56. Gol pasukan Terengganu tu dibatalkan sebab pada pandangan Khairul Azwan, yang aku rasakan dia ni ada masalah rabun gamahnya, kononnya Jordan Mintah ni mengasari ataupun merempuh penjaga gol Sabah Randy Robson. Sedangkan kalau kita tengok balik ulang tayang, Mintah fokus pada bola, penjaga gol Sabah yang pergi langgar dia. So dekat sini jelas kita boleh tengok yang Jordan Mintah memenangi bola secara bersih. Tang mana yang silapnya aku pun tak faham. Penjaga gol Terengganu ada menangkap bola di luar kotak penalti, tapi tak ada sebarang reaction pun daripada pengadil. Dibiarkan begitu sahaja. Dan mutu pengadilan Khairul Azwan Kidam pada malam tu telah membuatkan coach pasukan Terengganu, Nafuzi Zain, yang selama ni kita tengok seorang yang cool, tenang dan relax, telah bertukar watak serta-merta angin member sampai kena kad kuning. Akibat kontroversi yang dicetuskan oleh pengadil perlawanan Khairul Azwan Kidam ni menyebabkan beliau menerima nasib yang sama macam Fairuzi Mat Desa, digantung tugas 2 minggu dan turut diturunkan pangkat. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama Khairul Azwan Kidam tu dikenakan tindakan, sebab sebelum ni pun beliau pernah dijatuhkan hukuman macam level-level mahkamah. Beliau pernah dikenakan tindakan digantung tugas selama 3 bulan akibat membuat beberapa keputusan yang lemah ketika saingan Piala Malaysia 2016 antara T-Team dengan Felda United. Kita lepak jap, redakan kehangatan sebab aku nak bagi tahu pada siapa-siapa yang tengah mencari perfume yang mampu milik, tahan lama dan wangi. Aku cadangkan korang dapatkan perfume daripada Glamourits Cosmetic. Nampak pink kau? Jangan main-main. Dia ada 3 jenis perfume: Love You, Need You dan juga Miss You. 3 pun bau dia memang wangi. Lelaki, perempuan boleh pakai, tak ada masalah. Aku sendiri pun guna, memang wangi. Engkau dah mandi 2-3 kali pun bau dia masih lagi melekat dan memikat. Dan selain daripada perfume ni, Glamourits Cosmetic ni juga ada jual barang-barang makeup. Segala mak nenek ada, engkau sebut je nak apa, gincu, bedak, semua ada. So kalau korang berminat nak beli perfume ke barang-barang kosmetik tadi tu ke, korang boleh kontak nombor telefon yang aku dah letakkan dekat description dekat bawah ni. Kalau nak jadi ejen, jana pendapatan, buat duit lebih dekat-dekat nak puasa, raya apa semua ni pun boleh, tak ada masalah. Kau kontak je nombor yang sama dekat bawah tu, bagi tahu je nak jadi ejen untuk Glamourits Cosmetic. So pastikan korang dapatkan produk-produk yang ada dekat Glamourits Cosmetic ni sebab memang berbaloi dan rugi sangat-sangat kalau tak beli. Okey, kita sambung Perlawanan antara JDT dengan Perak. Oi, memang kecoh. Dalam padang sampai keluar padang. Cuma kalau kita nak cerita pasal kontroversi pengadil, gol kedua pasukan Perak pada minit ke-58. Tak ada apa yang kontroversi dan tak ada apa yang pelik pun tentang gol tu. Tapi sebelum jaringan tu terhasil, pasukan Perak diberikan tendangan percuma. Tapi Sergio Aguero yang mengambil tendangan percuma tu tidak mematuhi peraturan bola sepak. Sebab kalau ikutkan dalam peraturan bola sepak, kalau nak ambil free kick, bola tu tak boleh bergolek. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, sebelum Aguero tu tendang bola tu bergolek. Dan yang menyedihkan lagi, pengadil tak boleh detect benda yang basic macam tu. Apa cerita ni yo? Lepas tu minit ke 91, 92 macam tu, JDT diberikan tendangan penalti.
Ini pun menjadi satu perbualan yang hangat dalam kalangan peminat bola sepak tanah air. Penalti ke tak? Kalau kau tanya aku, secara jujur dan beraninya aku nak cakap, bola tu tak penalti. Sebab kena kepala Aidil, bukannya kena tangan pemain Perak. Dan pemilik JDT sendiri pun, Tunku Mahkota Johor, TMJ, bersetuju yang bola tu tak sepatutnya penalti. Selepas sahaja whistle penamat ditiupkan, Natso Insah, pemain JDT ni, secara tiba-tiba dan tanpa sebarang amaran, telah meluru ke arah pengadil dan ada sedikit berlaku tolak-menolak. Dia tolak pengadil tu walaupun tak berapa agresif, tapi ada sedikit rasa tidak puas hatilah si Insah ni. Aku tak tahulah dia nak penalti lagi sekali ke apa benda ke, aku tak berapa tahu. Tapi sepatutnya tak bolehlah benda-benda macam gitu, tolak pengadil walaupun sikit. Dan setakat ni Natso Insah akan dirujuk ke Jawatan Kuasa Tata Tertib FAM dan mungkin akan ada tindakan ataupun denda yang aku tak tahulah sama ada diumumkan ataupun hanya surat direct kepada pasukan sahaja untuk menjaga hati rakan kongsi. Aku masa dengar CEO MFL tu cakap macam tu, dia dah cakapkan yang JDT pun pernah didenda, cuma kita tidak umumkan sebab nak menjaga hati rakan kongsi. Kita hanya hantar surat direct kepada pasukan tu. Aku masa dengar tu macam, oh, itu macam pun boleh lah. Aku bukan dengki, tak ada dengki apa pun. Aku tak dapat apa dan aku tak hilang apa-apa pun. So buat apa aku nak dengki? Cuma pendapat peribadi aku nak tengok Liga Malaysia, Liga kita ni dijalankan dalam satu sistem yang adil tanpa ada sebarang double standard. Tentang prestasi pengadil yang dilihat semakin membimbangkan ni, bagi aku FAM ke MFL ke perlu mengambil langkah yang drastik untuk mengatasi masalah ni. Sediakan pengadil yang lebih berkualiti dan paling penting berintegriti. Kalau nak cerita pasal VAR, aku rasa tiba masanya untuk Liga kita ni gunakan sistem tu. Ya, aku faham dan aku akui kos yang tinggi dan mungkin kita masih belum mampu. Tapi kalau sentiasa dengan alasan tak mampu tapi masih tak buat apa-apa, sampai bila-bila pun Liga kita ni tak akan boleh guna sistem VAR. Kepada fans yang terlibat dalam video ni, atau senang cerita kepada semua penyokong bola sepak dekat negara kita, tak kisahlah penyokong pasukan mana sekalipun, jangan cepat melatah, jangan mudah koyak. Kita kena belajar untuk menerima hakikat sekiranya pasukan yang kita sokong tu ada buat kesilapan ataupun ada kurang dekat mana-mana. Kita boleh jadi sebuah pasukan yang kuat, kita boleh jadi sebuah pasukan yang paling hebat, tapi kita takkan boleh jadi sebuah pasukan yang paling sempurna sebab tak akan ada tim yang perfect atas muka bumi. Jangan lupa like dan juga share video ni. Dan sekali lagi jangan lupa dapatkan produk-produk daripada Glamourix Cosmetic. Siapa-siapa yang masih lagi baru dekat channel ni dan belum lagi tekan subscribe, tekan je dekat bawah tu. Aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.